Kerana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan ketika tidak ada naungan di padang mahsyar nanti. Salah satu daripada 7 golongan itu Nabi kata wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki-lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid. Mudah-mudahan kita mendapat janji, ya, seperti yang telah disebutkan oleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita berada dalam fasa PKP lagi, PKPP. Jadi nak tak nak kita kena ikutlah arahan daripada pihak kerajaan yang suruh kita ikut SOP. Kerana mentaati pihak kerajaan pun adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'ala kamu kepada Allah, ta'ala kamu kepada Rasul, dan ta'ala kamu kepada pemimpin. Ya, selama mana pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Jadi sudah pastinya keputusan yang diambil oleh pihak kerajaan bukanlah untuk menyusahkan, tetapi untuk kebaikan kita bersama. Tapi di sebalik musibah yang menimpa kita, ya, di sebalik perintah kawalan pergerakan itu ada banyak hikmah yang kita dapat. Ya, antaranya kita dikehendaki supaya datang awal ke masjid. Jika tidak, nanti tak ada tempat. Ya, kalau sebelum ni lah saya tengok, kalau hari Jumaat tu sejam sebelum orang dah pergi dah. Tapi sekarang ni orang dah lewat sikit dah, pasal dia tengok dah longgar sikit. Jadi masjid pun dibuka kepada ruang yang lebih besar lagi. Dulu ada hadnya, ada kotanya. Jadi orang pergi lebih awal ke masjid. Jadi saranan untuk pergi awal ke masjid tu sebenarnya telah disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1400 tahun yang lalu. Dah lama dah Nabi suruh datang awal ke masjid. Siapa datang paling awal dapat unta, siapa datang kemudian sikit dapat lembu, ya, siapa datang kemudian lagi dapat kambing, dapat ayam. Leh sekali sebelum naik sahaja imam ataupun khatib membacakan khutbah, ya, maka orang yang terakhir sampai itu akan dapat telur. Saya banyak guna slang Perak, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan perasan, saya ni memang orang Perak pun. Dah lama pula tak datang KL ni. Kan dah lama terperuk di Perak tu. Jadi nak cakap KL balik dah terti lah. Kan? Jadi Nabi kata dapat telur. Dan kebanyakan daripada kita, termasuklah saya sendiri, selalu dapat telur. Pasal kita memang gemar makan telur. Jadi pahala pun nak telur juga. Yang unta, yang lembu, yang kambing tu kita tak berapa nak rebut. Kemudian selain daripada datang awal ke masjid, kita juga digalakkan supaya mengambil wuduk daripada rumah. Ya, tapi kalau katalah terbatal, jangan patah balik pula. Kan? Di KL ni saya rasa kalau patah balik memang balik terus. Ya? Saya pun beberapa kali tadi nak datang sini tersilap simpang. Kan? Lajak apa? Terlajak kan? Kita pun kadang-kadang tak pandai juga cakap orang putih ni, ways ni turn left, turn right. Kan? Jadi kita pun terlajak. Nak patah balik tu, ya Allah, makan masa pula, berkilometer pula lagi kan. Jadi tuan-tuan ni digalakkan kita supaya ambil wuduk siap-siap daripada rumah. Sebenarnya memang Nabi suruh buat macam tu. Nabi kata siapa yang bersiap daripada rumahnya, ambil wuduk siap-siap, kemudian melangkah ia menuju ke masjid, maka setiap langkahnya satu pahala, setiap langkahnya gugur satu dosa, dan diangkat satu darjat. Dan yang paling untung ialah orang yang rumahnya jauh daripada masjid. Pasal jauh jarak perjalanannya nak ke masjid, ya, banyak langkahnya, maka banyaklah pahalanya. Orang yang rumah dekat rugilah sikit. Ya, siapa sini rumah dekat masjid? Rugi ustaz, menyesal saya rumah dekat masjid. Janganlah pula menyesal pula, ya. Betuahlah orang yang rumah dekat masjid, mudahlah dia untuk datang ke masjid. Tetapi yang paling untung orang yang duduk jauh dan dia istiqamah ke masjid, lagi banyak pahalanya, lagi besar pahalanya. Setiap langkah satu pahala, setiap langkah gugur satu dosa, dan diangkat satu darjat. Baik.
Cuma adalah beberapa peraturan ataupun SOP yang pada asalnya benda itu disuruh, digalakkan dalam agama. Tetapi kenapa bila jadi SOP ni kita tak boleh nak ikut pula? Inilah yang berlaku pada peringkat awal dulu, ya. Ada setengah-setengah mungkin ustaz juga yang cakap, dia kata yang penting kita takut Allah, jangan takut corona, ya. Jangan takut kepada virus, kita takut Allah. Kenapa nak berdiri jarak-jarak, kan? Kita kena rapat. Sebab Nabi suruh rapatkan saf, temukan bahu dengan bahu. Ya, kaki kita maknanya kena bertemu dengan orang sebelah. Mana boleh jarak. Kemudian pula kita disuruh bersalam, tapi sekarang ni tak boleh salam pula. Ya, main angguk je dah macam Jepun je. Kan? Benda yang asalnya disuruh, digalakkan, tetapi hari ini tidak dibenarkan ataupun tidak digalakkan. Jadi benda itu adalah untuk kebaikan kita. Kita menolak mudarat yang kecil demi untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar.